Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk turut berucap bagi membahaskan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa persidangan parlimen kali ini. Sehubungan dengan itu, saya menjunjung kasih di atas keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Baginda Tuanku yang menyentuh pelbagai isu dan permasalahan rakyat di negara kita, termasuk di Sabah dan Sarawak. Tuanku dalam titah Baginda membangkitkan beberapa perkara yang perlu mendapat perhatian kita semua sebagai wakil rakyat yang mewakili suara rakyat di kawasan masing-masing. Keprihatinan Baginda Yang di-Pertuan Agong berfokus kepada membela serta menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat Baginda. Datuk Yang di-Pertua, dengan rasa penuh kesyukuran dan rendah diri, saya ingin menghulurkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada petugas-petugas Barisan Hadapan Negara atau frontliners dengan izin, terutamanya Perkhidmatan Kesihatan, Angkatan Tentera, Polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Immigration, Agensi Pengurusan Bencana, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Sukarelawan dan lain agensi dalam menghadapi serangan wabak ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kaki tangan CIDB di seluruh Malaysia kerana telah mempertaruhkan keselamatan diri dalam memastikan pematuhan larangan perberhentian industri pembinaan oleh kerajaan. Kemudian, apabila syarikat-syarikat pembinaan telah dibenarkan beroperasi oleh kerajaan, kaki tangan CIDB juga telah terlibat dalam memastikan syarikat-syarikat tersebut patuh kepada prosedur SOP untuk sektor pembinaan. Jasa dan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam usaha negara memerangi COVID-19 adalah sesuatu yang amat mulia dan dihargai oleh segenap lapisan rakyat Malaysia. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada rakan seperjuangan saya dan semua yang berhormat serta petugas warga Sarawak di dalam Dewan Yang Mulia ini, dan juga kepada semua rakyat Sarawak yang saya sayangi. Datuk Yang di-Pertua, orang berbudi, kita berbahasa. Kerajaan memberi, rakyat yang merasa. Sebagai wakil kepada rakyat di kawasan Parlimen Tanjung Manis, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih rakyat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana melancarkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin dan plan jana semula ekonomi negara atau penjana. Rasa syukur dan terima kasih ini juga dizahirkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg kerana melancarkan bantuan khas Sarawak Ku Sayang atau BKSS 1, BKSS 2 dan BKSS 3. Bantuan-bantuan ini mencerminkan sifat cakna kedua-dua kerajaan pusat dan kerajaan negeri kepada seluruh rakyat negeri Sarawak khususnya. Terima kasih Kerajaan Perikatan Nasional dan terima kasih Kerajaan GPS Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang saya selalu sebutkan dalam ucapan-ucapan bahas saya yang lepas, kami di Parlimen Tanjung Manis tidak pernah meminta bulan dan bintang. Apa yang kami mahukan adalah segala kemudahan asas yang sangat-sangat diperlukan demi keselesaan dan kesejahteraan kehidupan rakyat di kawasan Tanjung Manis, supaya kehidupan kami setaraf dan sama maju dengan kawasan-kawasan yang lainnya di negara ini. Bak kata pepatah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Datuk Yang di-Pertua, isu yang pertama yang hendak saya sebut adalah berkenaan dengan isu pengangkutan. Kita akui pengangkutan adalah salah satu daripada keperluan asas yang mesti ada untuk kelangsungan hidup yang selesa dan kemajuan ekonomi masyarakat. Dalam kawasan yang meliputi lembangan hilir Sungai Rajang, masih banyak lagi pembinaan jalan dan jambatan diperlukan. Rangkaian jalan dan jambatan sememangnya sudah ada atau sedang dalam pembinaan, tetapi masih banyak lagi yang diperlukan kerana keperluan kawasan yang luas dan kedudukan kampung-kampung dan rumah-rumah panjang yang agak berselerak di kawasan ini.
Jalan raya dan jambatan merupakan penghubung di antara kawasan kampung-kampung kecil di luar bandar kepada kawasan bandar berdekatan seperti Bintango, Sarike dan Sibu. Ketiadaan rangkaian jalan raya atau peminggiran ini menyebabkan hasil mahsul rakyat dari kampung-kampung di kawasan luar bandar ini sukar untuk dipasarkan ke bandar-bandar untuk menjanakan ekonomi penduduk yang lebih baik. Sebagai contoh, Kampung Paloh. Kampung Paloh yang tidak ada perhubungan jalan darat dan dengan kampung lain seperti Kampung Kedang, selain Kampung Kedang dan penempatan rumah panjang berangan. Kerana ketiga-tiga kawasan ini terletak di atas sebuah pulau besar yang terpisah daripada kawasan lain oleh muara batang Paloh yang sangat lebar. Ketiga-tiga penempatan ini memerlukan jalan raya serta jambatan untuk menghubungkannya dengan Jalan Tanjung Manis dan rangkaian jalan raya jajaran Pantai Sarawak dalam kadar seberapa segera. Hal yang serupa juga dialami oleh Bukit Kinyau, kawasan Parit Bugis, Semaring, Mupong dan Teluk Gelam. Kawasan-kawasan ini juga memerlukan jalan raya penghubung dan jalan jambatan-jambatan untuk dibina baru. Dan kalau sudah ada jalan sedia ada, jalan tersebut perlu dinaik tarafkan demi kelangsungan hidup yang lebih selesa dan makmur seperti rakyat lain di negara ini. Untuk makluman Kementerian Kerja Raya, baru-baru ini terdapat sebuah jalan bertar di antara Kampung Terkajung dan Kampung Penuai di sebelah utara Pulau Beruit di bawah RMK ke-11 adalah hampir siap sepenuhnya. Apa yang tinggal adalah the missing link dengan izin, iaitu jalan ladang sedia ada sepanjang kira-kira 11 km yang sudah diambil oleh Kerajaan Negeri, iaitu di antara Kampung Penuai dan Sungai Nai. Saya ingin memohon kepada Kementerian Kerja Raya untuk memberi dana peruntukan dalam bajet 2021 atau RMK ke-12 untuk menaik taraf jalan ladang ini kepada jalan bertar juga. Ini akan melengkapkan rangkaian jalan bertar antara kampung-kampung di sebelah utara Pulau Beruit dengan kawasan-kawasan lain di pulau tersebut. Datuk Yang di-Pertua, selain sistem jalan raya dan jambatan, bekalan air juga amat penting untuk kelangsungan dan keselesaan hidup rakyat di sini. Dengan kesinambungan pembangunan berterusan, banyak tergantung semasa pemerintahan kerajaan yang lepas, saya memohon agar peruntukan kepada daripada Kerajaan Perikatan Nasional untuk pembekalan air terawat diberi untuk kawasan Mupong, Teluk Gelam, Semaring, Sungai Sian, Muara Payang, Sarik, Bukit Kinyau dan Stalun. Untuk kampung-kampung di utara Pulau Beruit khususnya, sistem pepaipan bekalan air terawat sudah ada. Namun bekalan airnya masih lagi terhad kerana kekurangan sumber air untuk menjadi punca bekalan. Adalah kurang wajar sekiranya masih ada rakyat yang terus bergantung kepada tadahan air hujan untuk bekalan air keperluan harian mereka. Rakyat di kawasan ini akan sangat bersyukur atas keprihatinan kerajaan sekiranya peruntukan untuk bekalan air diberi untuk tujuan ini. Datuk Yang di-Pertua, satu lagi keperluan asas yang sangat penting yang diperlukan ialah bekalan elektrik. Walaupun kebanyakan kampung-kampung dan rumah-rumah panjang di kawasan Parlimen Tanjung Manis telah mendapat bekalan elektrik 24 jam sehari, namun masih ada lagi beberapa rumah panjang di kawasan Mupong, Teluk Gelam dan Semaring memerlukan bekalan elektrik berterusan dari grid bekalan elektrik utama. Buat masa ini, tenaga elektrik dibekalkan oleh janakuasa kecil persendirian yang membekalkan bekalan elektrik sekerat hari sahaja. Dan janakuasa ini memerlukan bahan api atau petrol untuk beroperasi dan ditambah lagi dengan kos pengangkutan yang tinggi untuk mendapat bekalan bahan api tersebut. Sudah semestinya keadaan ini menyukarkan lagi kehidupan masyarakat di luar bandar dan di rumah-rumah panjang yang sedia ada. Peruntukan daripada Kerajaan Pusat melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar sangat-sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Datuk Yang di-Pertua, dalam era milenium baru ini, IT merupakan keperluan asas yang semakin penting. COVID-19 telah memberi kesedaran kepada kita bahawa komunikasi IT sangat penting apabila sistem komunikasi lain hampir lumpuh. Hubungan komunikasi amat perlu demi keselamatan, kesihatan, keselesaan dan silaturahim dalam komuniti dan masyarakat kita. Jika seorang pelajar di Sabah perlu memanjat pokok untuk mendapat capaian internet seperti yang dilaporkan dalam media massa, penduduk di beberapa kampung dan rumah panjang di kawasan Tanjung Manis juga perlu ke hujung jeti
atau menggantung handphone di hujung jendela sekadar untuk mendapat liputan setiap kali liputan terganggu. Capaian internet di kawasan saya seperti di Kampung Paluh Berangan, Kedah, seluruh Pulau Berwit, terutama sekali di kawasan utara pulau, kawasan Mupong, Semaring dan beberapa kawasan di Sarik sememangnya ada, tetapi capaian itu sangat lemah dan berkala di banyak tempat. Hampir semua menghadapi gangguan capaian internet apabila bekalan minyak terputus untuk sistem di menara-menara telekomunikasi. Sekiranya capaian internet meluas dan stabil, pelajaran dan kemenjadian murid akan menjadi lebih baik. Keselesaan hidup ekonomi rakyat akan menjadi lebih maju dan aspirasi negara ke arah mencapai revolusi industri 4.0 boleh dicapai. Oleh itu, saya memohon kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia supaya menyalurkan lebih banyak peruntukan dalam membantu kerajaan negeri untuk menyediakan rangkaian telekomunikasi dan internet yang lebih mampan dan meluas capaian rangkaiannya. Datuk Yang di-Pertua, terdapat institusi atau sekolah yang memerlukan prasarana baru atau penambahbaikan kepada prasarana yang sedia ada demi peningkatan tahap keselesaan ke aras yang lebih baik dan praktikal. Sebagai contoh, di SMK Semup di Pulau Berwit memerlukan sebuah dewan dengan kadar segera untuk kegunaan harian seperti perhimpunan, proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP yang relevan dan aktiviti co-curriculum unit beruniform atau sukan yang berkaitan. Sekolah ini juga mengalami masalah kekurangan bilik kelas dan asrama untuk kegunaan muridnya. Penggunaan makmal sains sebagai ganti bilik kelas dan perkongsian kelas masih diamalkan di sekolah ini. Kekurangan bilik asrama telah menghadkan bilangan pelajar asrama dan ramai yang terpaksa berulang-alik jauh untuk ke sekolah. Sekolah ini juga tidak mendapat bekalan elektrik 24 jam dari grid bekalan elektrik berhampiran. Meskipun sekolah ini terletak hanya kira-kira 150 meter dari grid bekalan elektrik. Dengan hanya menggunakan set janakuasa sendiri, seringkali murid-murid berasrama yang tinggal di sekolah ini diarah untuk balik ke rumah masing-masing setiap hujung minggu untuk menjimatkan bahan api set janakuasa sekolah ini. Sebuah lagi sekolah iaitu SMK Belawai juga menghadapi kekurangan prasarana seperti Dewan Perhimpunan tertutup untuk kemudahan murid dan pengajarnya. Dewan sedia ada tidak mempunyai dinding tepi yang boleh melindungi murid dan aktiviti yang dijalankan dari keadaan cuaca buruk seperti hujan dan angin kuat. Saya memohon kepada Kementerian Pendidikan untuk memandang serius permasalahan-permasalahan ini demi untuk memastikan prestasi pendidikan dan akademik pelajar di kawasan ini tidak terjejas dan menjamin suasana pembelajaran pelajar lebih terjamin demi masa depan mereka. Datuk Yang di-Pertua, isu sekolah-sekolah daif yang disebut-sebut oleh wakil rakyat lain dari Sarawak dan Sabah juga wujud di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Bangunan sekolah yang telah usang, prasarana lainnya dalam keadaan yang tidak baik dan boleh mendatangkan berbahaya jika terus digunakan. Sekolah-sekolah daif ini boleh memberi kesan psikologi negatif kepada murid-murid, guru-guru, pentadbir sekolah maupun ibu bapa kerana keselamatan serta keselesaan anak-anak didik di sekolah ini tidak terjamin. Sekolah yang selamat, kelengkapan yang mencukupi dan persekitaran yang kondusif untuk proses PDP boleh memotivasikan para murid untuk meningkatkan pencapaian akademik demi menjamin kesinambungan kemenjadian mereka ke tahap tertinggi potensi mereka. Saya ingin menyebut beberapa nama sekolah yang ada, yang saya sebutkan tadi, tetapi jumlahnya sekolah tersebut ada 27. Jadi saya sebut beberapa saja, seperti sekolah SK Sebako, SK Berwit, SK Teluk Gelam, SK Selidap, SK Mupong, SK Salah Kecil, SK Stalun, SK Mandor Aris, SK Bukit Kinyau, SK Bayang dan banyak lagi sekolah yang mengalami masalah yang sama. Oleh itu saya berharap pihak Kementerian Pendidikan boleh menyalurkan sumbangan untuk mengatasi permasalahan sekolah daif ini dengan kadar segera. Saya juga memohon Kementerian Pendidikan untuk menyalur lebih banyak peruntukan yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti dan pengurusan pihak sekolah. Seringkali kami wakil rakyat terpaksa menyalurkan sumbangan untuk menampung pengurusan sekolah
dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Datuk Yang di-Pertua, kesihatan adalah kekayaan yang sangat penting untuk semua rakyat kita. Badan yang sihat, otak yang cerdas untuk menjana usaha gigih yang kemudiannya menghasilkan kekayaan materialistik demi memajukan diri, keluarga dan negara. Kawasan Tanjung Manis memerlukan lebih banyak lagi klinik untuk dibina kerana jarak di antara kampung-kampung dan rumah panjangnya agak jauh. Terutama sekali di kawasan Kampung Semup di Pulau Bruit dan di Kampung Selalang dalam bahagian Sarike. Di kedua-dua kampung ini, jarak ke pusat perubatan yang berdekatan adalah agak jauh dan ada yang terpaksa menggunakan feri. Kelewatan mendapat rawatan apabila sakit melanda boleh membawa kesengsaraan, kesakitan ataupun kematian. Maut itu ketentuan Allah. Namun usaha kita sebagai umatnya adalah satu tuntutannya juga. Saya memohon kepada Kementerian Kesihatan supaya meneliti dan mengkaji dengan mendalam tentang keperluan membina klinik di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Datuk Yang di-Pertua, keselamatan perlu diutamakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejadian jenayah dan penyalahgunaan najis dadah semakin berleluasa dan saling berkait rapat. Kehadiran pihak berkuasa keselamatan seperti pihak polis boleh menjadi pencegah kepada perlakuan jahat atau jenayah di dalam sesebuah komuniti. Saya memohon supaya Kementerian Dalam Negeri dapat membina sebuah balai polis kecil di kawasan strategik di Pulau Bruit untuk tujuan pencegahan ini. Kerajaan Negeri Sarawak sedia berbincang untuk memperuntukkan sebidang tanah di kawasan RGC Semup untuk tujuan menempatkan balai polis ini. Sementara itu, saya memohon rondaan berkala dari pihak PDRM dijalankan khususnya di Pulau Bruit yang tidak mempunyai balai polis dan di seluruh kawasan Tanjung Manis amnya. Datuk Yang di-Pertua, selain keperluan untuk balai polis, saya juga memohon kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk membina sebuah balai bomba di Pulau Bruit, memandangkan balai-balai bomba yang terdekat di Bandar Baru Tanjung Manis dan Daro adalah terletak agak jauh dari kawasan pulau. Kebiasaannya rumah-rumah kampung dan rumah-rumah panjang di kawasan ini dibina dengan menggunakan bahan binaan kayu yang sangat mudah terbakar sekiranya berlaku bencana kebakaran. Kerajaan Negeri Sarawak juga sedia berbincang untuk memperuntukkan sebidang tanah di kawasan RGC Semup untuk tujuan menempatkan balai bomba ini. Saya juga memohon kepada KPKT untuk menubuhkan lebih banyak lagi pasukan bomba sukarela atau PBS di peringkat kampung-kampung dan rumah-rumah panjang sebagai langkah awal memadam kebakaran dan mencegah kebakaran dari merebak. Ini memandangkan di kawasan luar bandar Tanjung Manis masih terdapat lagi penempatan-penempatan yang tidak ada jalan raya dan hanya boleh dihubungi dengan menggunakan jalan air. Datuk Yang di-Pertua, Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP akibat penularan gejala COVID-19 selain mendedahkan kita kepada pentingnya hubungan telefon dan internet dalam masyarakat kita pada hari ini, ia juga mendedahkan masalah pengurusan kewangan di kawasan luar bandar. Penduduk luar bandar tidak dapat mengeluarkan wang mereka dengan mudah daripada bank kerana kekurangan perjalanan dan kekurangan institusi perbankan untuk mengeluarkan wang mereka. Untuk makluman, penduduk dari Pulau Bruit perlu ke Pekan Daro dengan menaiki feri Muara Lasa untuk berurusan dengan bank di sana. Dan penduduk kawasan Tanjung Manis perlu ke Bandar Sibu atau Sarike untuk tujuan yang sama dengan bank-bank di bandar-bandar tersebut. Dengan masalah jarak yang jauh dan situasi di mana terlalu ramai pelanggan atau queue dengan izin yang panjang di Daro, penduduk-penduduk mengalami kesukaran untuk berurusan dengan bank, lebih-lebih lagi semasa darurat COVID-19. Oleh itu, saya mencadangkan agar pihak Kementerian Kewangan mengkaji dan mengesyorkan supaya bank menempatkan mesin-mesin pengeluar wang ataupun ATM dan mesin pendeposit wang ataupun CDM di kawasan-kawasan yang sesuai di Tanjung Manis dan Pulau Bruit dalam masa terdekat demi keselesaan dan kemudahan kepada rakyat di Parlimen Tanjung Manis. Datuk Yang di-Pertua, bagi saya 1 minit tambahan. Pantai-pantai di kawasan Tanjung Manis adalah terdedah kepada direct wave action dengan izin dari monsun timur laut yang melanda setiap tahun.
Lazimnya setiap kali monsun banyaklah kawasan tanah pantai yang terhakis atau dimakan laut. Tanah yang dahulunya tempat rumah atau kebun orang kampung akhirnya musnah dipukul ombak dan hilang selama-lamanya. Kawasan yang terjejas adalah di Paloh, Kedang, Sedik, Sebako, Penibong, Salah Kecil, Penipah dan Tekajung. Terdapat juga struktur dan ban pertanian yang rosak dan pecah kerana ombak dan menyebabkan kemasukan air masin ke dalam kawasan pertanian orang kampung. Sekaligus memusnahkan hasil tanaman dan merosakkan kandungan tanah ataupun soil properties dengan izin yang tidak memungkinkan tanah tersebut dapat digunakan untuk apa-apa tanaman untuk tempoh beberapa tahun yang akan datang. Sudah semestinya kemusnahan dan kerosakan ini merugikan orang kampung yang sedia adanya hidup susah. Saya mohon kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air supaya mencari jalan penyelesaian kepada masalah ini kerana sudah berlaku sekian lama dan sampai masanya untuk diselesaikan dengan membina struktur penahan ombak. Datuk Yang di-Pertua, terdapat juga ramai di kawasan Tanjung Manis yang terdiri daripada nelayan yang bergantung hidup semata-mata kepada hasil tangkapan ikan atau hasil-hasil dari laut untuk menyara keluarga mereka. Ramai yang terdiri daripada kumpulan B40 dan memerlukan bantuan atau subsidi untuk memudahkan mereka menjalankan aktiviti masing-masing. Saya memohon Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk memberi peruntukan kepada warga nelayan dari segi peralatan menangkap ikan seperti bot fiber, enjin sangkut, subsidi minyak dan peralatan perikanan yang lain seperti yang mereka nikmati semasa pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Kementerian juga perlu mengadakan program-program dan kursus-kursus untuk menggalakkan lebih ramai warga belia yang menganggur pasca COVID-19 untuk menceburi kerjaya menangkap ikan atau terlibat dengan industri pokok atau cottage industri pondok, memproses hasil laut menjadi hasil makanan secara komersil. Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, sebelum menutup, saya ada serangkap pantun. Titah yang di-Pertuan Agong tetap disanjung. Keselesaan dan kesenangan rakyat adalah diingini. Perjuangan untuk rakyat menjadi pegangan ulung. Parlimen Tanjung Manis mengundur diri. Sekian suara hati dari Wakil Rakyat Tanjung Manis. Saya memohon jawapan-jawapan yang sewajarnya dari kementerian-kementerian yang saya sebutkan tadi. Akhir sekali, saya mohon menyokong titah Diraja Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Saya sekarang